Nah, baik, kita akan sambung bacaan kita hadis kita. Dalam sambil-sambil itu bantu untuk share, untuk kita bagi lebih ramai orang dapat manfaat. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Sekadar yang termampulah kita. Kalau Facebook tak bagi juga, saya pun tak payah. Takkan saya nak marah Mark Zuckerberg. Tuan-tuan doalah bagi saya kaya sikit. Saya beli teruslah Facebook tu. Doa bagi saya kaya sikit, saya beli Facebook tu terus. Mudah sikit. InsyaAllah. Baik. Kita akan menyambung bacaan kita. Kita akan menyambung. Alhamdulillah, Ibu Faridah Hanim pun ada bersama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Lebay Bakri, Assalamualaikum Ustaz Yaakob Surah. Izinkan saya nak tengok live Ustaz James Bevan. Boleh, tak ada masalah. Pilah dengar siapa live pun boleh, tak ada masalah. Yang penting boleh bagi manfaat. No wonder lah hang nak masuk certain Facebook untuk ikuti kuliah online pada Tazah. Baik, kita akan sambung bacaan kita hadis. Kita dah masuk hadis yang ke-9. Kita dah masuk hadis yang ke-9 daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Pada malam ni tajuk yang berkaitan Islam kembali asing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu khariban wa sayaudu kama bada'a khariban fatuba lil khurabai. Rawahu Imam Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Maka dalam hadis ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata badal Islam khariban. Islam dulu datang dalam keadaan yang asing. Kenapa kata macam itu? Sebab waktu Islam main mula-mulakan, orang-orang Arab jahiliah kan rasa pelik. Waktu sebelum Nabi SAW datang, Arab-Arab jahiliah ini mereka yang pertama menyembah berhala. Sehingga kan diriwayatkan dikeliling di antara Kaabah itu memiliki lebih daripada 360 daripada batu-batu berhala. So diorang ni banyak amalan-amalan mereka yang dah diamalkan turun-temurun sejak wafatnya Nabi, sejak diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. So, diorang ni buat daripada sikit sesatan kepada banyak sampai merepek jadi banyak sangat. Sehingga kan mereka bunuh anak-anak lelaki, anak-anak perempuan. Pada pengamatan orang-orang Arab jahiliah ini, pada mereka bila dapat anak perempuan ni kira cak ayam. Kira koman lah. So, bila dapat anak perempuan, diorang malu, diorang buat apa? Diorang akan bunuh anak-anak tersebut. Ditanam hidup-hidup dan sebagainya. Maka amalan yang lain di antaranya mereka ni memperhambakan daripada kalangan wanita. Wanita ni tugas mereka hanya serve dan jadi macam hamba. Dibiarkan tidak berpakaian, dizalimi, dibuat macam-macam. Jadi ketika datangnya Islam, datangnya agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadi khariban, jadi pelik. Jadi benda yang macam awkward dia panggil. Maka Nabi kata bada al-islamu khariban. Islam itu mulai berkembang dalam keadaan asing. Asing ni pelik, yang mana orang tengok, apa ni Islam? Islam bermula dalam fasa yang macam tu. Dan kata Nabi SAW, dan akan tiba nanti dan ia akan kembali pula terasing. Bila orang dah dapat Islam, 1/3 Islam disebarkan, 2/3 Islam sampaikan Spanyol dulu, Cordova, Spanyol di antara negara Islam. Kalau tidak sekarang Real Madrid, Barcelona, tu semua negara-negara dulunya adalah negara-negara Islam. Muslimnya adalah negara-negara Islam yang selepas daripada kejatuhan tamadun Islam, maka perang salib dan sebagainya, maka ditawan balik kota-kota Eropah itu dijadikan tempat kepada penyebaran ataupun base kepada agama Kristian. Maka Islam tu Nabi kata akan tiba satu masa dan ia akan kembali terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Baik gini. Bukti dia tengok macam hari inilah. Kenapa Islam tu nampak kembali terasing bila tuan-tuan dulu, kalaulah 15 ataupun 20 tahun yang lepas. Kalau kita tengok couple-couple ataupun bercinta-bercinta gewe, yang panggil gewe. Kalau gewe-gewe ni nak pakwa-makwa ni 15-20 tahun lepas, benda tu sangat awkward. Benda tu sangat pelik. Benda tu sangat macam orang malu nak membicarakan. Saya ingat di zaman saya tahun 90-an, bila kita duduk di sekolah. Kalau nak bercinta ni tuan-tuan, kita akan merahsiakan semaksimum mungkin. Sebab tu orang dulu-dulu kalau bercinta tulis surat, kan, lipat-lipat, letak bedak Johnson baby, lepas tu baru hantar. Dan kalau orang
tahu, dia akan jadi sangat malu. Biasanya dia akan sangat rahsia. Dia tidak akan cerita ke orang ramai, hanya dia dengan gewer dia ataupun dia dengan power dia, itu sahaja. Kalau dululah, dan dulu saya ingat lagi, kalau denda di antara denda yang cukup menaibkan adalah bila Allah SWT, contohnya, kalau orang hantar surat dan kantoi. Denda yang cukup awak adalah bila guru baca surat cinta kita depan orang ramai. Dulu. Maksud kita akan rasa malu gila. Baik pukul kita lebih baik lah daripada buat macam tu. Tapi nampak tak? Sekarang budak-budak dah tak malu. Budak-budak dah tak macam dulu. Kalau kita dulu, kalau kawan-kawan kata, oh kau suka kat dia oh kau suka kat ni Macam ni bila dia canon kita dengan orang. Dia kata, kamu suka dekat kawan tu kamu suka dekat B kamu suka kat Minah kamu suka kat... Kita akan sedaya upaya menafikan pertuduhan tersebut. Walaupun memang kita gewer dengan kawan tu. Walaupun memang kita suka kat dia. Tapi kita sedaya upaya kita akan nafikan. Mana ada? Dia kata tak ada. Tak suka aku tengok muka dia apa. Nak termuntah. Padahal walaupun kita suka kat dia. Sebab orang dulu masih malu tu masih wujud dalam diri mereka. Tetapi berbeza dengan hari ini, mereka Islam memang ajar sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Tetapi budak-budak hari ni dia tak malu dah. Bukti dia apa? Cuba tengok budak-budak di Instagram, di Facebook. Dia orang hari ni boleh declare umur 12 tahun boleh declare in relationship with sekian-sekian. Maksudnya dia nak kata dia bergewer dengan kawan tu. Umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Malah budak-budak hari ni advance sehingga kan baru sebulan berkapal siap buat video. Hai, Assalamualaikum guys. Hai, Assalamualaikum sayang. Sayang, hari ni adalah hari anniversary kita yang ke-7. Tuan-tuan, kepala dia. Anniversary hari ke-7 pun ada. Saya baru tahu. Lepas tu 2 minggu. Hai, Assalamualaikum sayang. Saya ingat ada hari ni hari apa? Hari ni adalah hari ulang tahun percintaan kita yang ke-14 hari. Allahu Akbar, tuan-tuan, nak termuntah bila kita dengar. Tapi itulah hakikat yang sedang berlaku. Maksudnya, generasi sekarang ini dia tidak malu untuk menzahirkan perkara-perkara yang maksiat dan perkara-perkara haram. Disebabkan Nabi dah sebut dah. Dan disebut Nabi kata, وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ خَرِبًا. Akan datang nanti mereka ini akan kembali terasing. Islam tu rasa terasing pula. Jadi awkward pula Islam akhir zaman itu. Dan orang berbangga di atas perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Baik, bersama kita Kak Azul Ahmad. Bersama kita juga Mansur Bakar. Dan juga Ustaz Fikri Abid. Masya Allah. Sahabat saya ni as a frontliner di Hospital Kulim. Mudah-mudahan Allah memelihara beliau. Dalam keadaan letih dia masih boleh dengar live kuliah. Masya Allah, hebat. Maka dia jadi benda tu jadi biasa. Masa budak-budak hari ni dia boleh cerita ke orang, dia berbangga pula cerita kata dia dah berkapal, dia ada power, dia dah ada makwa. Sebabkan walahal benda itu benda yang Islam ajar untuk dirahsiakan. Islam ajar kepada kita kalau kita bercinta dengan seseorang, hatta kalau kita bertunang pun disunatkan agar kita rahsiakan. Sebabkan apa? Sebabkan dia belum hak kita. Tetapi kalau dah berkahwin, silakanlah nak upload gambar, nak tunjuk gambar dekat Facebook, kat Instagram dan sebagainya. Tapi kalau ni dah bercinta pun kita tengok lebih pada kahwin anak 4 dah. Tengok naik motor tuan-tuan, duduk rapat, peluk, kan? Waktu sebelum kahwin nak ambil gambar tuan-tuan, dua-dua bukan duduk atas seat, duduk dalam raga motor. Punya mesra. Tengok tu kalau nak tahu tengok rapat itu biasanya sebelum kahwin lah tu. Selepas kahwin, seorang dalam raga, seorang dalam belakang tu, tempat yang pemegang tu. Sebab tu kata dia jadi awkward. Sebab tu hati-hati hari ni tuan. Bila maksiat itu mula manusia merasakan tidak malu dizahirkan, maka itu adalah tanda-tanda kiamat. Bila maksiat yang dibuat itu dan dia tak rasa malu, maka itu di antara tanda-tanda kiamat. Saya pesan maksud patut semualah, termasuk saya yang bercakap ni, kita ambil sebagai peringatan. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni confirm akan mati. Maka biarlah kita mati dalam keadaan yang kita mengharapkan redha Allah, yang dalam keadaan kehidupan kita ini kita sangat menjaga di antara halal dan haramnya. Bukan kita menghentam semua benda kita nak buat. Sebab bahaya sangat kita tengok hari ni anak-anak muda kita. Saya takut bila kadang-kadang kita buat program dengan anak-anak muda, kan? Tanya semayang ke tidak, dia kata tak semayang. Tak apa Ustaz, nanti tua-tua kami semayang lah. Kata muda-muda ni kena enjoy dulu. Sebab saya suka main game. Memang saya main game, saya suka main game. Petang tengah hari pun saya main game PC. Isteri saya hadiahkan saya PC.
So saya main lah game sebab saya nak bagi pahala kat isteri saya main game, isteri saya dapat pahala. Sebab saya suka main game, saya banyaklah saya bercampur dengan anak-anak muda. Dengan anak-anak muda. Jadi bila bermuamalat dengan mereka ni memang banyak daripada kalangan mereka yang tak solat lah. Itu kita takut. Lepas tu saya insya-Allah Ramadan ni doakan saya akan buat kerjasama dengan Kokom, kita buat kerjasama dengan Syahmi Shazli dan beberapa gamers di Malaysia lah, Solo, Spredo dan beberapa nama-nama besar di Malaysia. Kita akan buat program tour seluruh Malaysia. Kita akan buat bangkit anak muda dengan agama. Nama kita akan brandkan dengan nama yang sesuai lah dengan anak-anak muda, bangkit anak muda dengan agama ni. Kita buat seharian program di masjid. Siang tu kita akan ada tournament game, main PUBG, Mobile Legends di masjid dengan anak-anak muda ni. Kita buat bentuk santai macam tournament. Kita buka puasa dengan anak-anak muda ni dan kita akan solat tarawih bersama-sama, dan kita habis solat tarawih kita akan ada forum 1 jam lebih dengan ikon anak-anak muda. Saya Syazmi Shazli dan juga Syahmi yang itulah yang bawa Mak Yu Pare, siapa lagi? Asif Asif kan. Lepas tu Kokom lah, tuan-tuan mungkin kenal Mr. Kokom. Kita akan buat forum kata kita nak hiburan ni tak salah, tapi yang salah adalah berhibur dalam keadaan yang kita lalu arah tu je. Berhibur main game tak salah, tapi jangan menjadikan game tu sebagai kiblat dalam kehidupan. Jadi bukanlah pada salah itu, bukanlah pada benda yang kita nak marah, tapi benda yang kita kena ambil peringatan. Ini kena faham begitu. Jadi hari ni kita tengok bagaimana mereka berbangga-bangga dengan barang maksiat. Maka itu yang Nabi masukkan, Islam itu akan kembali nampak terasing sehingga kan nak bawa kepada ajaran Islam jadi sangat berat. Contoh yang lain, kalaulah contohnya tuan-tuan pergi event mana-mana, cuba pakai jubah, jadi macam mana? Orang tengok ni Pak Arab mabuk mana kan? Jadi macam benda tu awkward. Walhal salah ke pakaian jubah? Tak salah pun, tapi benda tu kena nampak dia ni nak jadi apa? Contoh macam kawan-kawan kita yang tak pernah pakai tudung labuh, tiba-tiba pakai tudung labuh. Orang kata ustazah mana ni kan? Ni nak kiamat dah ke apa? Dia akan datangnya unsur-unsur yang rasa pelik. Sebenarnya dia bukan kawan tu jahat, tapi disebabkan memang kita dah berada pada fasa akhir zaman yang orang akan nampak agama itu pada solat. Agama tu hanya di masjid, agama tu hanya di surau. Sebab tu bila orang nak berniaga, bawa benda-benda agama, dia akan jadi masalah. Contohnya kita tegur dia, ni tak boleh berniaga macam ni, ada penipuan ni, ada haram ni. Dia kata nak strict sangat nu pergi kat masjid, dia kata. Kita nak berniaga, kita nak profesional. Ya, bukan kata salah, Islam benarkan perniagaan. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, kebanyakan sahabat Nabi yang masuk di syurga adalah sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Tapi kekayaan yang mereka perolehi daripada jalan-jalan yang Allah redha. Masalah kita, syurganya belum dijanjikan, tetapi cara berniaga macam nak tempur nama dalam neraka. Maka sebab tu dalam bab ni kita hati-hatilah. Islam tak melarang semua, tetapi Islam memberikan panduan untuk semua. Islam bukan agama yang semua benda, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tak, Islam bukan macam tu. Islam kata ini tak boleh, tapi boleh kalau macam ni. Yang ni boleh, tapi kena buat macam ni. Islam adalah agama yang sangat syumul, memberikan panduan. So the point is, pastikan hati-hati akhir zaman ni, janganlah sampai kita ni tak rasa apa-apa bila kita buat dosa. Itu adalah masalah pada iman. Lepas tu ada baru ni ada seorang sahabat saya, dia tanya, dia kata, Ustaz, saya ni orang yang social, saya free hair, memang saya ni teruk lah Ustaz. Lepas tu dia kata, Ustaz, terima kasih lah, dia kata Ustaz sebab saya sebut lah, dia artis lah. Dia sebut dia jumpa, dia follow ramai gila. Dia cerita lah, dia menangis-nangis, dia luahkan dalam satu program tu kebetulan dia ada dalam program tersebut. Habis program dah balik, dia jumpa dengan saya. Dia kata, boleh nak jumpa? Dia kata segan nak cerita kan, orang ramai. Saya kata boleh. Ini waktu dia cerita, dia nangis-nangis, dia dah berkahwin lah. Dia kata, Ustaz, memang dulu memang dia free hair, dia ni orang yang tak semayang dan pernah masuk kelab malam dan sebagainya. Dia kata, tapi dia kata sekarang ni dia nak berubah, dia takut. Dia kata takut Ustaz. Dia kata Ustaz pun takut tak ni. Saya kata tak ada masalah. Saya kata kita semua ada sejarah kita pernah buat silap, kita pernah buat salah, tapi kita berimanlah. Satu hadis Nabi kata, seorang pelacur, dalam Sahih Bukhari sebut kan, ada seorang pelacur yang dia seumur hidup dia melacurkan diri, buat kerja-kerja jahat, buat kerja-kerja maksiat, tetapi end of the story dia macam mana Allah bagi dia masuk syurga disebabkan hanya belas kasihan kepada anjing yang dahagakan air. The point is bagaimana rahmat Allah terlalu besar. Apapun kesalahan kita, apapun dosa kita buat, janganlah sampai kita rasa dosa tu tak ada apa-apa. Jangan sampai macam tu.
Rahmat Allah masih luas untuk kita semua. Banyak mana pun kesilapan kita, kita betulkan kesilapan tersebut. Sejauh mana pun perjalanan kita yang kita dah lalui, yang kita buat dosa, kita buat maksiat, hari ini Allah masih izinkan panjang umur kita ambil untuk muhasabah diri. Jangan kita memandang yang lepas sebab kita tidak mampu untuk mengubah apa-apa yang lepas. Tetapi kita boleh mengatur urus yang sekarang dan kita boleh ubah masa depan. Itu je. Yang sekarang kita boleh urus ni. Saat sekarang ni kita boleh uruskan untuk kita pilih nak buat apa. Kita boleh pilih untuk kita buat baik atau kita buat jahat. Yang sebelum ni kita boleh meratapi semata-mata. Bukan nak suruh delete sepenuhnya, tetapi kita meratapi, oh yang sebelum ni untuk kita cek balik, aku pernah tinggal semayang. Jadikan itu sebagai menambahnya takut kita kepada Allah. Menambahkan rasa kecintaan kita kepada agama. Ya Allah pernah bagi aku pengalaman buat ni agar aku tak ulang dah perbuatan tersebut. Allah bagi aku merasa benda ni agar aku tak melalui benda yang sama dan aku tak biar orang lain pun terlibat benda yang sama. Jadi kena faham tu lah bagi elok. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Jadi malam ni saya rasa cukup 2 hadis yang kita bincang, 1 hadis dan juga pengajian kita fiqh kita. InsyaAllah esok kita akan masuk pada siri yang ke-10 daripada kitab hadis dan siri yang ke-9 dalam kitab fiqh kita, bab istinja bahagian yang kedua. Dan insyaAllah esok tajuk hadis yang kita akan bincangkan berkaitan bahaya kemewahan. Bahaya kemewahan. Hadis esok dia agak panjang sikit tentang bahaya kemewahan. Bahaya di mana kita akan tengok. Tadi Ustaz kata Islam benarkan untuk jadi kaya. Ya, Islam tak larang jadi kaya. Tetapi ada beberapa benda yang Nabi sangat bimbang kepada kita bila Allah mengizinkan kemewahan berlaku kepada seorang manusia. Jadi dalam bab ni kita akan tengok apa yang Nabi sebut sebagai panduan untuk kita. Nak kaya tak ada masalah. Tapi jangan kekayaan yang termasuk di antara orang yang dilaknat oleh Allah. Biarlah kaya yang dimuliakan oleh Allah seperti mana Abdul Rahman Auf, seperti mana Safwan Umayyah, seperti mana diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan. Ini sahabat-sahabat Zubair bin Al-Awwam, sahabat-sahabat Nabi yang diberikan kekayaan dan dengan asbab kekayaan itu dia dijadikan sebagai jambatan untuk dia masuk ke dalam syurga, menambah bukit-bukit di dalam syurga dia dalam bentuk amal soleh. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan dengan benda yang sama. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah atas kelemahan di atas kedaifan ilmu saya bercakap. Mohon maaf dan insya-Allah pada yang ni tolong ambil Quran.